Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga-warga media sosial sekalian. Jadi disebabkan hari ni tak ada orang nak check in Balqis Homestay, jadi saya nak buat satu video. Kebetulan pula saya cuti hari ni, jadi saya balik daripada Kuantan datang ke sini. Sebab selalunya Balqis Homestay ni saya serahkan kepada pengurus untuk tolong kemas-kemaskan. Saya cuma uruskan bab booking dan pembayaran sajalah. Jadi sedikit sejarah Balqis Homestay ni sebenarnya rumah kami dulu masa saya kerja dekat Kuala Lumpur dalam 2013, 2014, 2015 sebelum pindah ke Kuantan. Inilah dia rumahnya, kawasan porch depan. Kalau porch depan boleh muat 2 buah kereta, dan kebiasaannya dekat bahagian depan ni orang selalu parking lagi 2 biji kereta. Jadi saya tak kisah berapa ramai nak duduk di Balqis Homestay ni, tapi kalau boleh kereta tu limit kepada 4 buah sahaja, sebabnya kejiranan dekat sini semuanya baik-baik. Okey, hari ni video saya nak tunjukkan yang mana Balqis Homestay ni banyak dengan kemudahan, dekat dengan banyak kemudahan. Allah, bahasa Melayu pun dah terabur. Bila cakap dengan video ni susah sikit, cakap terabur-terabur. Jadi kalau boleh nampak dekat depan ni, sini ada LRT punya rail. Sebab apa? Stesen LRT Bandar Tun Razak memang tu ada LRT lalu. Stesen LRT Bandar Tun Razak ni dalam 3 minit drive lah kat belakang ni, dekat sangat. Jadi kalau siapa-siapa yang ada urusan di Kuala Lumpur yang perlukan naik LRT, just nak tumpang parking kereta, bolehlah menginap di Balqis Homestay ni. Memang dekat sini banyak kemudahan. Jadi hari ni saya nak tunjukkan perjalanan ke kemudahan-kemudahan yang kita ada. Kalau kita tulis je dalam Facebook mungkin orang tak percaya. Nak sampai ke sana semuanya lebih kurang dalam, saya guna berapa banyak traffic light lah, sebab nak kata dekat je. Tu pun traffic light tu sebabnya ada banyak corner. Jadi nak ngelakkan bahaya tu dia orang buat traffic light. Paling kot kan tak perlu pun. Okey, so tadi the first corner yang kita ambil, kalau tengok dekat belah kanan ni, okey, dekat sini ada Surau Jumaat Al-Amin. Dekat sini boleh sembahyang Jumaat. Jadi jalan kaki dah sampai surau. Dekat sini ada banyak gerai belah kiri ni. Belah kiri ni waktu pagi ada gerai nasi lemak dan sebagainya. Waktu petang ada gerai goreng pisang. Dekat belah kanan tadi ada banyak kedai-kedai burger. Jadi katakanlah kalau orang datang check in lewat, tiba-tiba malam lapar nak keluar makan, tak perlulah nak pergi jauh-jauh, jalan kaki keluar je sampai. Tapi kedai burger tu tutup dalam pukul 11 malam. So lepas tu memang terpaksa keluar jugalah. Macam mana? Okey, kalau lurus lagi, kalau pergi lurus lepas tu straight, lurus straight pula. Kalau pergi lurus lepas tu masuk kanan tadi tu, boleh tu jalan nak ke Mid Valley. Lebih kurang dalam 15 ke 20 minit kalau jalan tak jam. Kalau jalan jam boleh jadi 2 jam. KL memang macam tu. Buat macam mana? Okey, kalau tengok kawasan kejiranan ni memang aman dan teram, tak banyak kereta pun. Yang banyaknya kereta parking. Waktu-waktu weekend ni semua tidur, tak keluar. Dia bukannya macam orang cakap KL jam ni, yang specialnya Bandar Tun Razak ni dia tak termasuk dalam kawasan tu. Sebab apa? Dia macam ada satu komuniti sendiri. Bandar Tun Razak tu adalah bandar sendiri. Dia ada semua benda kat sini, tak perlu nak keluar. Orang luar tak perlu nak ke dalam. Jadi dia kurang jam. Okey, ni traffic light yang pertama. Kadang-kadang traffic light ni tak betul. Sebabnya dah 2-3 kali rotate, dia tak hijau-hijau. Tu kadang-kadang masalah. Kalau dulu kerja malam langgar. Dululah, masa zaman-zaman dulu-dulu. Zaman-zaman dulu-dulu. Tengok ni, ni dulu padang di BKL. Sekarang tiba-tiba ada naik bangunan besar. Lepas ni dah siap tak tahu jam macam mana, sebab tiba-tiba ramai penyewa semua datang kan.
Okey, jadi dah hijau, jalan straight. Okey, kat depan ni kalau tengok ada ramai orang jogging. Jogging. Bagus orang ni. Dekat depan ni kita ada Taman Tasik Permaisuri. Taman Tasik Permaisuri. Dulu besar kawasan ni. Memang Taman Tasik saja, tapi lepas dia orang renovate macam-macam benda dia buat, tak tahu dah kecil macam mana. Memang sesuai kalau orang nak check in malam, pagi tu nak pergi jogging. Sini dekat je. Boleh jogging daripada rumah tu ke sini. Saya dulu memang macam tu, sebab tu dulu kurus. Sekarang je makan tidur ya gemuk. Yang ni belah kiri ni Taman Tasik Permaisuri. Lepas tu kadang-kadang weekend tu ada pegawai DBKL buat round. Diorang ni round bukan calang-calang. Round diorang tak naik motor, naik kuda. Kuda putih. Memang hebat lah. Kalau nak tengok, bawa anak-anak tengok kuda, tapi memang besar kuda dia. Bukannya kuda padi tu. Nampak ni. Jadi kita masuk kiri ni. Dekat depan ni ada balai bomba. Yang dekat traffic light tadi, kalau straight dalam 3 minit lagi sampai Tesco. Kemudahan kat sini memang senang nak sampai. Okey, tadi dah 2 traffic light. Sekarang ni traffic light ketiga. Traffic light ni yang saya cakap, tak payah pun. Tapi nak buat macam mana? Dah banyak kawasan perumahan baru kat sini. Bukan perumahan, dia bangunan apartmen baru ni. Yang parking ni sebenarnya banyak parking. Bukannya tuan rumah. Sebabnya satu rumah dia buat sewa banyak-banyak. Sebab tu lah saya tak suka kalau homestay tu, kalau boleh kita limitkan kepada parking kepunyaan kita, supaya kita tak menyusahkan orang. Elakkan menyusahkan orang. Ada je yang tanya homestay nak masuk sampai 20 orang. Saya tak kisah. Cumanya kereta tu kalau boleh limit kepada 4 orang sahaja. Saya minta maaf, itu saya punya polisi. Dekat kiri ni ada institut latihan DBKL. Ada je orang yang tanya homestay sebab nak pergi latihan kat sini. Jadi kat depan ni ada International Youth Center. Sikit lagi. International Youth Center ni selalu ada convention. Kadang-kadang convention UMNO, convention hari tu zaman PH hari tu PAN pun buat kat sini. Kita tak terlibat sangat lah politik, tak berminat sangat. Tapi dia orang selalu lah buat convention kat sini. Dan banyak lagi convention lain yang selalu buat. Okey, kalau dekat belah kanan ni, lepas je traffic light ni, sampailah ke SUKM. Jadi siapa-siapa yang ada nak buat rawatan, ada appointment, ada keluarga tak sihat di sana, boleh juga nak check in Balkis Homestay. Okey, kalau kat depan ni ada Stadium Kuala Lumpur. Dan di sebelah kiri ni dah sampai. Ini adalah Kompleks Renang Kuala Lumpur. Jadi siapa-siapa yang cari homestay, nak bawa anak-anak pergi mandi kolam renang, dekat sini besar Kompleks Renang Kuala Lumpur ni. Dia punya kolam renang tu standard Olympic size. Bukan calang-calang. Kalau tengok tempat parking ni pun ada banyak. Boleh masuk je mana-mana parking. Jadi Kompleks Renang Kuala Lumpur ni dia ada 2 sesi. Sesi pagi, sesi petang. Nanti saya bagi gambar dia orang punya jadual. Sebabnya zaman pasca Covid ni banyak dah berubah. Dulu-dulu saya selalu bawa anak datang sini mandi. Rate dia murah sangat. Kalau untuk dewasa RM2 seorang. Kalau untuk kanak-kanak RM1 seorang. Mana nak cari? Kolam renang RM2 seorang, RM1 seorang. Dah boleh masuk mandi puas-puas. Kolam renang saiz Olimpik tu. Lepas tu ada orang tolong jaga keselamatan semua. Jadi keselamatan dalam kolam renang pun insya-Allah terjamin. Jadi depan ni lah. Depan ni Hospital Kuala Lumpur, SUKM. Ni tempat saya kerja dulu-dulu. Masa zaman-zaman baru habis belajar. Zaman-zaman awal-awal kahwin, anak-anak kecil-kecil lagi. Okey, belah kiri ni adalah Stadium Kuala Lumpur.
Stadium Kuala Lumpur ni memang kalau time ada game dia, yang peliknya walaupun ada game tak jam juga kawasan ni. Mungkin sebab team sini tak power macam Pahang kot. Sorry lah. Mungkin sebab team kat sini dia peminat dia lagi suka tengok kat rumah. Tu sebab dia. Okey, masuk kiri ni, dekat kiri ni nampak ada truk banyak-banyak ni. Truk banyak-banyak ni. Ni nama tempat ni Tapak. Sebab apa? Dia adalah tapak kepada food truck yang sangat aktif pada waktu malam. Semua orang duduk kat sini sampai 2-3 pagi. Ada banyak makanan. Dekat sini ada pasar tani. Pasar tani macam biasalah, makcik-makcik tak boleh nak jalan jauh, orang drive, berhentikan dia orang kat depan ni. Jadilah jam sikit. Tak apalah, jam sikit-sikit je, tak sampai seminit pun. Yang specialnya pasal memandu di Kuala Lumpur, saya bandingkan dengan Kuantan lah. Sebab Kuantan ni tempat saya, Kuala Lumpur ni tempat orang rumah. Kuala Lumpur ni kalau nak masuk corner, nak masuk simpang, jangan bagi signal dulu, keluarkan dulu bucu tu. Kalau bagi signal orang tak bagi lalu. Tak tahulah, tu pandangan saya lah. Dekat tepi ni ada pasar tani. Pasar tani dia, siapa kata orang Kuala Lumpur tak boleh makan benda fresh-fresh? Dekat sini semua benda fresh-fresh. Kalau perasan kita ni sebenarnya perjalanan kita tadi daripada tadi ibarat buat satu pusingan yang besar. Sebab apa? Daripada rumah Baki Homestay tu, pergi ke depan sikit, jumpa Taman Tasik Permaisuri, dan kita sebenarnya pusing je Taman Tasik Permaisuri. Kemudahan-kemudahan ni semua mengelilingi Taman Tasik Permaisuri. Okey. Jadi kat depan ni ada apa lagi? Depan ni ada Bandar Seri Permaisuri. Bandar Seri Permaisuri ni dekat memang tempat kedai banyak-banyak lah. Nak cuci kereta senang, nak gunting rambut senang. Tapi rambut saya sendiri dah berbulan-bulan tak gunting, sebab saya sibuk jaga anak seorang dekat Kuantan. Kami sebenarnya duduk jauh-jauh. Duduk dekat sini, saya duduk kat Kuantan. Dah gatal sangat nak sambung belajar. Itulah jadinya. Sini ada Agro Bazaar, ada tempat makan. Ni siang ni memang tutup, tak ramai orang. Tapi kalau malam, insya-Allah melimpah ruah orang. Ni kedai-kedai mamak ni. Sedap kedai mamak ni. Tapi dia itulah, sedap lah. Tapi dia itulah, tak boleh nak kata. Kadang-kadang rugi juga makan. Okey, sekarang saya bawa pusing dekat Bandar Permaisuri ni. Bandar Permaisuri ni, saya pun tak tahu kenapa orang suka sangat datang sini. Tapi dekat sini memang macam-macam benda ada. Sini ada perkhidmatan filem penapis haba, restoran mamak, memang dekat mana-mana banyak. Dia orang conquer habis. Kalau corner lot punya kedai, ada kedai perabot, ada cyber cafe. Tempat ni memang malam-malam hidup. Tapi somehow nak cari parking tu tak susah sangat. Ni kedai mainan murah ni. Selalu bawa anak-anak memang borong juga. RM50 dapatlah satu troli. Macam zaman dulu-dulu beli mainan saja. Orang dulu beli kelengkapan rumah, kita beli mainan anak-anak je RM50. Sini tempat favourite. Basuh kereta murah je, RM10 satu kereta, luar dalam. Kedai Bangla. Tapi toke Bangla, pekerja Bangla dah berjaya dah. Kereta tak berhenti-henti datang masuk cuci. Orang kita mungkin berjaya tempat lain, InsyaAllah. Okey, sinilah Bandar Seri Permaisuri. Kalau perasan semua ni memang dalam satu bulatan yang besar. Jadi kita patah balik lah.
Sebenarnya tadi banyak lagi kedai-kedai lain, tapi saya ambil satu jalan je. Tengok apartment ni, nampak je macam ni. Satu apartment ni 400,000 satu. Padahal ada orang beli dulu berapa, 200,000 tak sampai agak ni. Bukan main, banyak kosong. Sebab orang kat sini dia suka sewa bilik. Saya pun tak faham. Orang lagi suka sewa apartment macam ni. Tak adalah dekat sangat dengan LRT, tapi dia suka sewa apartment macam ni. Mungkin rate landed house tu mahal, tapi kalau you nak kira, landed house kat kawasan ni dalam 1,700 hingga 2,000 rate sewa dia. Berbanding dengan apartment macam ni, satu bilik 600, ada 3 bilik. Tak ke sama 1,800. Lagi mahal lagi ada. Tahulah selera masing-masing. Dekat sini, belah kiri saya ni, belah kiri ni, ni lah tempat. Tu nampak ada kuda. Allah, tak nampak dari kamera. Ada 2 ekor kuda. Coklat satu, putih satu. Dekat sini tempat DBKL simpan kuda dia. Traffic light pula hijau, tak sempat nak ambil video. Besar kuda. Boleh kira kalau ada anak-anak nak tengok kuda tu, boleh datang bawa sini. Tapi tengok dari luar. Cuma kadang-kadang kalau pusing Taman Permaisuri tu, ada pegawai DBKL tengah buat ronda, memang dia orang naik kuda. Dia orang berhenti jugalah bagi layan budak-budak ni. Okey, dekat belah kiri ni ada lagi satu masjid. Dekat sini memang dekat-dekat je semua. Tempat masjid ni tempat solat Jumaat juga. So lorong ni sebenarnya kalau hari Jumaat penuh dengan gerai-gerai makanan. Sebab orang pergi masjid ni dia dengar khutbah lama-lama jadi lapar. Sebab tu dia orang tak dengar khutbah, dia orang makan dulu. Bukan semualah, bukan orang kita. Okey, kalau nak balik ke Balkis Homestay, cuma ambil kanan ni. Okey, lambat let's go makcik. Okey, ke kanan ni kalau nak ke Balkis Homestay. Saya tunjuk sekejap lah macam mana nak pergi LRT Banatul Razak. So kalau ke kiri ni adalah balik ke Balkis Homestay. Kalau lurus ni kita nak ke LRT Banatul Razak. Kiranya 2 minit 3 minit macam tu je. Kalau nak jalan kaki mungkin dalam 10 minit 10 minit ke 15 minit. Kalau jalan laju macam saya ni, lagi lama, 30 minit. Okey, dekat sini lah LRT Banatul Razak. Dekat belah kiri ni. Belah kiri ni. Saya malas nak masuk sebab banyak kereta kat situ. Sebabnya LRT ni konsep asal dia nak membantu golongan yang berpendapatan sederhana ke bawah. Jadi LRT ni kemudahan dia lebih kepada dekat dengan kawasan-kawasan Pansapuri, apartmen. Sebab situ golongan-golongan berpendapatan sederhana dan ke bawah, memudahkan dia orang nak guna pengangkutan awam. Tapi sekarang ni dah terbalik. Orang-orang dekat Pansapuri ni kebanyakannya token-token tanah, token-token rumah yang pegang. Lepas tu buat sewa bilik, habis jam. DBKL buat bangunan parking kat depan ni sikitnya tinggi, sikitnya besar, tu pun penuh lagi kereta kat luar ni. Macam mana ekonomi kita memang macam ni. Okey, ke mana lagi nak pergi? Balik lah.
Bukan nak kata apa, sebab semuanya memang dalam lingkungan tak sampai 10 km radius daripada Balqis Bandar Tun Razak. Balqis Homestay Bandar Tun Razak. Ke kanan ni jalan nak balik ke Balqis Homestay. So kanan ni, kalau tengok belah kanan ni ada taman mainan kanak-kanak. Dekat sini ramai orang main tau. Sini ada satu taman mainan. Lepas tu kat depan ni ada lagi satu. Depan ni ada lagi satu. Dekat sini pun besar juga taman dia. Kalau sebenarnya kalau tak nak pergi Taman Tasik Permaisuri nak jogging, dekat sini pun boleh jogging petang-petang. Tapi selalu ada orang main takraw. Takut segan lah tengok orang main takraw kita jogging. Lepas tu masuk kiri. Pakcik mana bawa motor? Astaghfirullahalazim. Pakcik ni kan kita langgar dia, kita salah. Saya buat video lain sebab ada stand kat depan ni, bukannya pegang handphone. Okey, jadi dah sampai Balqis Homestay Bandar Tun Razak. Masuk kanan ni. Kawasan sini memang jiran-jiran baik-baik, angkat-angkat tangan semuanya. Okey. Jadi inilah dia Balqis Homestay Bandar Tun Razak. So kalau siapa-siapa berminat, boleh WhatsApp saya. Saya prefer WhatsApp sebabnya saya selalu kerja. Jadi kadang-kadang takut tak sempat nak angkat, tak sempat nak jawab. Kalau prefer WhatsApp, kita boleh berfikir tu nak jawab apa, semua senang nak layan. Okey, sekian sajalah video pada kali ini. Assalamualaikum.